benarkah kita membolehkan solat kita itu untuk mencegah kemungkaran? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton sekalian. Hari ini sekali lagi anda bersama dengan saya, Muhammad Saifuddin, hos kepada rancangan Isi dan Kulit di episod yang ke-6. Pada episod kali ini, kita akan cuba membincangkan salah satu titah sultan di negara kita yang terkandung di dalam buku Islam Antara Isi dan Kulit yang ditulis oleh Dr. Jahbardin Muhammad Yunus. Baik, bagi meneruskan agenda kita pada hari ini, bersama dengan saya sekali lagi Dr. Jahmi, iaitu penulis kepada buku ini sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera Dr. Jahmi. Waalaikumsalam, Saudara Din. Okey, so hari ini kita cuba nak menghidupkan suasana ilmu sikit lah. Okey. Sambil kita menghayati titah-titah sultan kita lah. Okey. Di muka surat yang ke-107 pada tajuk Penghayatan Al-Quran Galak Budaya Keilmuan. Okey, dalam buku ini, menurut fakta dalam buku ini, penulisan ini sebenarnya telah pun ditulis pada tahun 2005. Jadi saya menganggap titah ini wujud pada tahun 2005 dan mari kita lihat adakah ia relevan pada zaman sekarang. Okey. Saya akan memetik satu petikan, iaitu seperti yang diperhatikan oleh Raja Nazrin Shah, masyarakat Melayu mengalami hampir 400 penjajahan. Oleh itu, proses untuk mewujudkan suasana yang meyakinkan serta bebas untuk rakyat berfikir, menyatakan dan mengetengahkan pandangan mereka untuk difikir bersama harus dimulakan. Baik. Mungkin soalan pertama yang saya ingin tanyakan, apakah sebenarnya kesan penjajahan itu masih ada sehingga hari ini? Alright. Okey, kalau kita Din petik ucapan yang diberikan oleh Raja Nazrin pada tahun 2005. Betul. Dan kalau tak salah saya, ucapan ini dibuat di Kongres Pendidikan Melayu. Okey, ketika tu saya komen tentang pendidikan tersebut, ucapan tersebut, kerana Raja Nazrin bukan saja bincang berkaitan dengan dalam ucapan ini, bukan saja berbincang berkaitan tentang pentingnya pemikiran, tetapi juga merujuk kepada Al-Quran dan mengatakan bahawa pemikiran Islam itu boleh mewujudkan satu budaya keilmuan kalau kita bebas berfikir. Jadi Raja Nazrin secara tepatnya menekankan bahawa untuk mewujudkan ilmuwan, untuk mewujudkan satu masyarakat yang berilmu dan bertamadun, minda perlu merdeka. Dan merdeka maknanya masih bebas daripada sesuatu penjajahan dan sebagainya. Dan bila kita sebut tentang penjajahan, kita sering berbincang hanya semata-mata dari aspek penjajahan oleh Barat, penjajahan oleh British. Kerana Malaysia ni satu ketika dulu di bawah penjajahan British. Tapi pada saya, kalau kita lihat dari segi lebih luas, penjajahan itu bukan saja daripada British semata-mata. Kita boleh dijajah oleh pemikiran-pemikiran lampau, mungkin pemikiran-pemikiran lampau yang kita turun-temurun terima daripada budaya kita sendiri, daripada tradisi-tradisi kita sendiri, daripada masyarakat kita sendiri, daripada ibu bapa kita sendiri. Jadi kalau kita masih menegakkan pemikiran-pemikiran lampau tanpa melihat kepada keperluan masa kini, atau tidak melihat kepada apakah asas-asas pemikiran yang lampau itu mempunyai asas-asas yang kukuh, adakah ia manasabah? Jadi kita tak fikir semua tu. Kita semua terima sebagai satu budaya, semua sebagai satu tradisi. Dan saya rasa Din, di antara peribahasa yang saya tak minat langsung dulu ialah biar mati anak, jangan mati adat. Itu kira satu peribahasa yang saya rasa tak kenalah. Biar murder, let's murder, never mind.
Tapi tradition is more important. Tapi kalau kita lihat pada ayat sedemikian, peribahasa sedemikian, ia menunjukkan seolah-olah lebih baik kita menegakkan dan simpan tradisi daripada lihat kepada apa tu kebenaran. Okay? Begitu juga kalau kita lihat sebagai contoh surah Al-Baqarah ayat 170. Dan saya lihat kepada itu bukan sebagai seorang ilmuwan agama, tetapi sebagai seorang Muslim lah. Sebab kita terima panduan daripada Al-Quran. Dan sangat jelas sekali ya. Surah Al-Baqarah ayat 170, satu seranan, satu firman Allah yang sangat progresif. Kalau terlihat dari aspek pemikiran zaman sekarang. Kenapa progresif? Sebab ayat tersebut, yang pertama sekali ada diungkapkan sebagai satu dialog. Satu dialog, seolah-olah satu dialog. Di mana firman itu, kalau tak salah saya, firman itu lebih kurang bunyinya adalah di mana mengatakan bila disuruh mereka untuk ikuti ataupun turuti apa yang disarankan oleh Allah SWT, mereka menjawab, kami gembira, kami puas hati dengan apa yang kami terima daripada ibu bapa kami, daripada nenek moyang kami. Lepas tu ada pula soal balik, apakah jika nenek moyang kamu, ibu bapa kamu itu tidak berakal dan tidak berfikir? Jadi dalam surah itu sendiri kita lihat satu pertama sekali ialah di mana perlunya dalam bahasa moden sekarang ialah perlu adanya paradigm shift. Anjakan paradigma. Jadi kalau kita nak ubah kepada satu keadaan yang lebih baik, kita harus tanya, harus kaji, kenapakah hari ini kita berada dalam keadaan yang tidak baik? Kenapa kita berada dalam keadaan yang tidak memajukan kita? Kenapa kita berada dalam satu keadaan yang memundurkan kita? Jadi sudah tentu, Din, kita sampai hari ini kerana segala perbuatan-perbuatan kita yang lampau. Dan juga kerana segala pemikiran-pemikiran kita yang lampau. Bermakna jika keadaan kita yang wujud hari ini itu bukanlah satu keadaan yang memajukan, bukan satu keadaan yang menggembirakan, bukan satu keadaan yang menguntungkan semua orang, bermakna tindakan kita, pemikiran kita yang lampau itu adalah satu tindakan dan pemikiran yang tidak membantu dan tidak baik. Jadi kembali pada dua balik dia, niat dan amal. Pemikiran dan amal. Tak guna kita ada pemikiran yang cukup tinggi tapi amal kita mengarut. Dan lagilah teruk kalau pemikiran kita tu teruk, amalan kita semua mesti teruk. Jadi dari aspek itu, Dan, kalau kita lihat kepada apa yang dititah oleh Raja Nazrin tahun 2005 di Kongres Melayu tersebut, Raja Nazrin menyarankan kepada Kongres tersebut, kepada orang Melayu supaya memerdekakan minda, mula berfikir. Dan memang sesuai dengan tajuk perbincangan kita ini berkaitan dengan Al-Quran akan menggalak budaya berfikir. Saya tertarik dengan disebabkan kita punya perbuatan melahirkan satu keadaan yang teruk. Okey. Saya cuba nak quote satu lagi petikan berkait dengan benda tu. Malangnya pemikiran bernas dan berfaedah tidak dapat lahir daripada minda yang dijajah dari pelbagai segi. Menyentuh berkaitan dengan kefahaman agama, ada pelbagai sensitiviti karut yang diwujudkan oleh golongan berkepentingan untuk menidakkan sebarang penilaian semula kefahaman terhadap Islam sebagai cara hidup yang syumul. Kalau saya boleh tanya, macam mana nak faham dengan pelbagai sensitiviti karut yang diwujudkan oleh golongan berkepentingan? Right. Benda ni, Din, ada pada saya satu perkara yang sangat penting. Kalau kita nak wujudkan pembaikan kepada masyarakat, katalah kita nak memperbaiki Malaysia, kita kena terima satu fakta. Di Malaysia ini, majoritinya adalah orang Islam. Jadi kita sebagai orang Islam, pada saya sebagai seorang Muslim, pada saya adalah penting sekali orang Islam itu sendiri kena pastikan secara kolektif apakah pemahaman kita terhadap Islam itu adalah satu pemahaman yang betul. Kalau pemahaman kita terhadap Islam tidak betul, maka kita kenalah fikir semula balik kembali apakah fahaman kita, interpretasi kita terhadap Islam yang kita amalkan hari ini itu betul. Jadi itu akan membawa kepada perbincangan tentang apa itu Islam yang kita maksudkan. Apa itu Islam yang kita persepsikan. Sebab akhirnya, Din, kita jangan lupa tau. Teorinya mungkin inilah Islam. Tapi bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mentafsirkannya.
Itu satu perkara yang saya rasa dalam Malaysia ni ramai lagi yang belum berfikir, bukan kerana mereka tidak mampu berfikir, kerana yang pertamanya ada ramai yang takut untuk berfikir. Sebab di Malaysia ni mau tidak mau, amalan agama itu dikawal oleh kerajaan melalui agensi-agensi kerajaan, melalui jabatan-jabatan agama dan sebagainya, melalui pejabat-pejabat mufti dan sebagainya. Itu satu aspek. Yang kedua, aspek yang lagi bukan berkesan, yang lagi orang risau ialah dari aspek sosial. Saya lebih yakin kepada pemikiran di agensi-agensi kerajaan sebab mereka ni banyaknya orang yang terdidik, yang mempunyai pendidikan, mufti-mufti pun banyak pengajaran dan sebagainya, dan mereka juga rujuk pada pelbagai kitab. Mereka tidak terpengaruh dengan satu mazhab atau satu pemikiran. Itu yang merisaukan ialah dalam konteks hari ini sosial media sebagai contoh. Mereka yang tak berapa tahu, tapi mereka tidak mahu dengar satu interpretasi atau fahaman terhadap Islam yang mereka tidak biasa. Dan mereka sendiri pun bukanlah tergolong dalam golongan orang yang membaca atau mempunyai ilmu. Faham? Faham. Jadi di konteks tersebut apa yang saya maksudkan di situ ialah kalau kita nak memperbaiki Malaysia sebagai contoh, kita harus berani mau melihat dengan ikhlas, bukan untuk mencerca dan sebagainya, melihat kembali apakah amalan Islam kita hari ini betul. Dan pada amnya, Din, bila sebut amalan Islam, terus minda kita akan terus pergi kepada rukun Islam 5 perkara. Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Itu yang terus pada itu je. Sembahyang, puasa, perkara itu tak ada orang petikai pun. Betul. Tak ada pertikaian di situ. Apa yang kita maksudkan ialah bila kita sebut amalan Islam, apakah kita punya kepercayaan, kita punya akidah itu, adakah kita mencerminkannya dalam kehidupan seharian? Sebagai contoh, kita mengatakan, dan saya yakin sebagai seorang Muslim bahawa Al-Quran itu adalah firman Allah SWT. Saya yakin bahawa ia adalah saranan-saranan, idea-idea, ajakan-ajakan, pengajaran daripada Maha Pencipta saya. Maksudnya dialah yang khalik, dialah yang tahu apakah keperluan hidup ini. Jadi jika itu betul, maknanya saya harus bergegas untuk membaca bagaimana memperbaiki kehidupan saya. Dan kalau kita baca Al-Quran, salah satu daripada banyak ayat-ayat, salah satu daripada ayat Quran di situ ialah Allah mengatakan bahawa kalau kita ikuti, kita seorang yang beriman dan bertakwa, kita akan bahagia di dunia ini. Belum akhirat lagi tau. Di dunia ini pun kita akan bahagia. Jadi saya tanya soalan, adakah negara-negara Islam di dunia hari ini, adakah mereka bahagia? Kita lihat kepada Timur Tengah sebagai contoh, berlakunya peperangan di Libya. Kita lihat kepada apa yang berlaku di Palestin, di Gaza dan West Bank dan sebagainya. Kita lihat kepada banyak negara-negara di Timur Tengah, adakah mereka merupakan negara yang bahagia? Maknanya, jangan kita fikir apa ni bahagia ini hanya untuk dunia. Kita harus ada kebahagiaan di dunia ini dari segi ada pekerjaan, ada makan, ada kesihatan dan sebagainya. Kalau kita macam mana nak hidup cara elok, kita mesti mahu ada kemampuan untuk bantu mereka yang memerlukan bantuan. Yang miskin kita boleh bantu, yang sakit kita boleh bantu dan sebagainya. Jadi semua ini kita lihat balik pada, saya tengok ayat mana, kita tanya balik, kalau aku ini seorang Muslim, kenapakah aku seorang Muslim yang mempunyai Al-Quran? Dan kita tidak kekurangan masjid ya di dunia ni, Din. Terlalu banyak. Banyak masjid. Dan Alhamdulillah berkumandang azan di udara. Tetapi bagaimanakah dalam Al-Quran sendiri, dalam azan sendiri kata, marilah menuju ke kejayaan. Adakah kita kecapi kejayaan tersebut? Dan kita sering dengar selalu kita mengatakan bahawa solat itu adalah menegahkan kemungkaran. Benarkah kita, dengar betul lah, benarkah kita membolehkan solat kita itu untuk mencegah kemungkaran? Wujudkah penipuan di dunia ini? Wujudkah mencerca? Walau kita tahu dalam Al-Quran ada ayat juga yang mengatakan bahawa kalau kita mencerca orang, tak tahu pasal, sama lah macam makan daging saudara kamu. Itu kira satu very big factor, satu perkara yang besar yang Allah meletakkan kepada reputasi manusia untuk menjaga keaiban. Itu hebatnya Al-Quran ya. Jadi kalau kita lihat daripada aspek-aspek ini, kita akan terus sedar
terus akan sampai satu kesedaran bahawa kita sebagai seorang Islam, mau tidak mau, kerana kita Islam, kita membaca Al-Quran, kita secara otomatis menjadi seorang yang berfikir. Jadi pemikirannya, jadi itu kembali kepada, kalau kita nak wujudkan satu masyarakat yang bertamadun, satu masyarakat yang berjaya, pemikiran itu menjadi asas pentingnya. Jadi pada saya, kalau saya anggap sebagai saya seorang yang beriman kepada Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada kewujudan Rasulullah. Apa nak beriman? Agak setakat seronok, syok, aku memang percaya. Tapi amalan saya tak menunjukkan kepercayaan saya pun. Faham ya? Jadi dari aspek itulah saya lihat peri pentingnya peringatan yang diberikan oleh Raja Nazrin 2005 di Kongres Pendidikan Melayu. Ya. Di mana baginda kaitkan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi perkara-perkara macam itulah yang saya mengatakan dalam buku tersebut. Saya berhujah bahawa pembacaan Al-Quran itu sebenarnya memerdekakan manusia untuk berfikir. In fact, saya berani mengatakan bahawa orang yang takut berfikir, orang yang tidak mahu berfikir, orang yang menahan orang lain untuk berfikir, sebenarnya adalah melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran. Baik, sangat menarik. Itu pandangan saya, Diana. Okey. Saya tidak minta pun sesiapa bersetuju dengan saya. Baik. Masing-masing bacalah Al-Quran mereka sendiri dan terjemahlah ikut fahaman mereka sendiri. Yalah, kita sama-sama mempelajar, sama-sama menghayati. Ya. Okey. Tadi doktor ada sebut pasal macam mana kita perlu berfikir. Okey. Saya nak petik satu ayat Al-Quran yang ada dalam buku ni, surah Al-Baqarah yang baru sebentar tadi Dr. Jami sebut, iaitu Al-Baqarah 170. Okey, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapa-bapa kami, biarpun bapa-bapa mereka tidak mengerti dan tidak mendapat petunjuk. Okey, itu saya kongsikan terjemahan penuhnya. Baik. Dia punya komen bawah tu, ayat itu dengan jelas menunjukkan keperluan anjakan paradigma, doktor dia sebut tadi, atau sesuatu revolusi minda untuk mengubah diri kepada kedudukan yang sudah biasa kepada kedudukan yang sepatutnya. Boleh tak Dr. Jahami bagi tahu macam mana nak fahamkan ayat daripada kedudukan yang sudah biasa kepada yang sepatutnya? Okey. Saya sebenarnya dah ulas tadi. Okey. Saya sebut ayat yang sama tadi. Okey. Saya pun terlupa kata saya dah sebut ayat itu dalam bab tersebut. Okey. Jadi saya sebut tadi tentang anjakan paradigma. Satu lagi yang kita boleh lihat dari situ, kalau kita tepuk dada secara ikhlas, ini untuk belajar tau, bukan nak tunjuk pada orang kita tahu ke tak tahu ke, nak tunjuk kita ni hebat ke tak hebat ke, tak. Kita jadi seorang Muslim yang baik, kita cuba sedaya upaya untuk menghampiri Al-Quran. Tak perlu tanya kitab mana dan sebagainya lah kan, tak payah. Okay. Kalau kita dengan kita punya Allah SWT, kita nak hampiri dalam ayat tersebut, kita lihat balik apakah tu anjakan paradigma. Okey. Itu penting sebab saya rasa lah, kalau saya salah, saya rasa ada orang yang betulkan. Saya rasa dalam bidang agama ini, ramai orang yang bukan saya tak maksud agamawan, ramai orang yang menghampiri agama seolah mereka tidak perlu berfikir. Alright? Kita kembali balik kepada zaman Rasulullah. Zaman dalam keadaan di mana Rasulullah masa itu baru nak mengembangkan Islam. Di mana turunnya ayat Al-Quran. Pada zaman tersebut kita lihat salah satu budaya Arab masa itu yang diterima sebagai normal lah, sudah pun dinormalisasikan, ialah wanita merupakan satu beban. Bayi wanita merupakan satu beban, satu perkara yang malu pada budaya mereka. Jadi kalau seboleh kita nak lelaki, kita tidak mahu wanita. Jadi ada satu sebab pemikiran tersebut dan budaya tersebut, apa yang berlaku, mereka tanam hidup-hidup bayi. Ya? Pada dengan naratif tu. Okey, jadi itu merupakan sejarah ya. Sejarah kata ditanam bayi. Jadi itu satu perkara yang bodoh. Kita nampak hari ini satu perkara yang bodoh. Kalau guna common sense, guna akal. Saya sarankan semua orang seboleh gunakan akal. Jangan takut gunakan akal, kerana Allah memberikan akal kepada kita bukan untuk disia-siakan. Betul. Kalau tidak, Allah takkan berikan kita akal. Kalau tidak, Allah tidak akan berikan kita kebolehan berfikir. Gunakanlah sebaik-baiknya kebolehan berfikir itu. Jadi kalau kita berfikir, kita lihat balik pada apa yang berlaku pada zaman jahiliah, di mana wanita di mana bayi perempuan ditanam hidup-hidup, kita guna akal, kita fikir,
Kenapa dia orang tanam bayi hidup-hidup? Kalau tanam semua perempuan, adakah akan dilanjutkan generasi? Kita perlu wanita kan? Reproduction. Kita datang daripada ibu kan? Betul. Jadi tak masuk kenapa dia orang tanam. Itu budaya ketika itu. Jadi ada ayat Quran kalau tak salah saya di mana ayat Quran itu mengatakan kenapa kau tanam bayi yang tidak bersalah. Jadi itu merupakan satu anjakan paradigma daripada zaman atau budaya yang merendahkan atau menghina atau melihat kepada wanita sebagai satu objek seks, satu entiti yang tidak bagus, kepada satu manusia. Dan kalau kita lihat pada Al-Quran, Al-Quran telah meningkatkan martabat wanita. Satu, no more birthing of babies, female babies, tak ada infanticide, female infanticide tak ada. Yang keduanya ialah juga ada ayat Quran yang mengatakan tidakkah kau lihat kepada ibu bapa kamu, tengok ya, ibu kamu dia telah carry you for 9 months. Ada ayat Quran tu. Mereka meningkatkan martabat perempuan sebagai ibu. Jadi di situ pun banyak benda yang kita ada bincang. Kalau kita guna akal, kita jangan gunakan agama itu pun untuk merendahkan martabat wanita. Jangan kita guna agama itu untuk objectify wanita sebagai simbol seks semata-mata. Seolah kita tengok wanita terus naik nafsu syahwat. Come on lah. Takkanlah kita tak boleh lihat wanita sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai anak, sebagai adik dan sebagainya. Semua ini adalah pengajaran bukan daripada otak saya tau dia. Semua ini kita dapat pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu merupakan, Al-Quran itu boleh dianggap sebagai satu dokumen yang cukup hebat, yang memberikan satu anjakan paradigma dari segi memartabatkan kedudukan wanita. Tetapi kita hanya boleh faham benda ini jika beberapa perkara berlaku. Yang pertamanya, kita harus mahu membaca Al-Quran itu dengan sendiri. Seperti mana yang banyak kali disarankan oleh raja-raja dalam negara ini. Mereka sebagai the head of religion, ketua agama dalam negara ini, banyak kali mereka telah sarankan kerabat-kerabat di raja ni, baca Al-Quran, hampiri Al-Quran, termasuk Raja Nazrin, termasuk yang Sultan Johor sekarang ni yang jadi agung. So yang pertama sekali, kena hampiri. Yang keduanya, kita harus mahu menggunakan akal dan pemikiran untuk memahaminya. Yang ketiganya, kita harus membenarkan suasana. Ini saya nak bagi tahu pada kerajaan lah. Okay. Ini saya nak bagi tahu kepada kerajaan dan begitu juga bagi tahu kepada mereka yang ada agensi-agensi agama tu. Beri ruang kepada mereka yang ikhlas nak bincang macam saya di public. Setuju. Tentang agama Islam dan sebagainya, tentang pemikiran, walaupun saya tidak secara formalnya mempunyai pengajian dalam pendidikan Islam. Tentu sekali saya dan ramai lagi orang macam saya yang baca Al-Quran, yang ada pendidikan dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kenapa? Kita nak ajak masing-masing itu untuk hampiri Quran dan insya-Allah tidak perlu lagi percaya pada Allah, tapi yakini seyakin-yakinnya memang ada pencipta. Baik, satu perkongsian yang menarik dan berilmiah pada saya. Okey. Jadi kepada penonton-penonton sekalian, kita sudah sampai di penghujung rancangan dan saya cepat masa berlalu itulah. Sebab kalau kita bercerita kan takut penonton rasa berat pula okay. Tapi sebab ada banyak lagi topik yang ada dalam buku ni, ya. Okey. Ada banyak subtopik yang ada dalam buku ni. Okay, bagi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku ini, boleh hubungi seperti yang tertera di skrin. Baik, dan saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana sudi bersama dengan saya untuk episod pada kali ini. Kita cuba sebentar tadi kita cuba membincangkan bagaimana titah Raja Nazrin boleh memanfaatkan kita semua dan juga supaya penonton-penonton sekalian boleh mendapat pelajaran juga. Jadi dengan itu sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang, jangan lupa like, subscribe dan share kepada semua orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.